Baiklah, okey, selamat pagi, Assalamualaikum kawan-kawan yang baru datang. Okey, kita baru saja mula pagi ni. Alhamdulillah kita ada 6 orang kawan kita dah join. Sekejap lagi mungkin yang lain-lain akan join lagi lah kita ya. Okey. Uh, kita nak terus saja kelas kita pada pagi ini. Sebelum itu kita kejap add lagi. Okey, kita mula macam biasalah. Kita akan tengok sekejap semakan tugasan minggu yang lalu. Sekejap saya kongsikan paparannya. Sambil-sambil admit kawan-kawan yang baru masuk, selamat datang. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita baru saja start. Baiklah. Okey. Okay, kawan-kawan yang baru masuk, kita baru mula saja. Kita nak buat semakan tugasan yang lalu. Di paparan saya sekarang ini ada beberapa tugasan yang kamu dah hantar minggu lalu. Okey, alhamdulillah. Minggu lalu soalan kita sikit, ada 6 soalan sahaja. Okey. Tugasan yang pertama, Nur Umairah 3B. Okey, ada 6 soalan, semua dah jawab dengan betul. Baik, terima kasih. Yang kedua ini siapa ni? Nur Afikah punya tugasan. Okey, alhamdulillah dah terima. Baik, tugasan seterusnya Mikael 3B. Cuma Mikael soalan last ni bukan tak betul, soalan betul. Dia kata apakah maksud larian tapak kan? Mikael jawab maksud larian tapak ialah pelari tapak boleh berlari ke tapak pertama atau meneruskan larian sekiranya keadaan permainan membenarkan dan selamat untuk berbuat demikian. Memang betul dia punya aktiviti tu memang betul. Tapi dalam buku teks dia bagi tahu simple je. Dia kata apa? Larian tapak dilakukan oleh pemain sebaik sahaja memukul atau menampan bola. Kalau soalan objektif, biasanya dia akan pilih jawapan ni lah. Satu ayat ini saja. So, nak mengelakkan kekeliruan. Yang Mikael tulis ni memang betul. Itu pun maksud larian tapak juga. Kan? Jadi, dia lari daripada tapak pertama. Dia tengok keadaan boleh lari lagi, lari tapak kedua. Boleh lari lagi, lari tapak ketiga. Boleh lagi, home run. Teruskan sampai ke home plate. Ya? Jadi, betul jugalah. Ya? Jadi, saya tanda je right. Cuma, Mikael kena ingat lah nanti biasa dalam soalan objektif bila ditanya maksud larian tapak, ayat dia begitu. Larian tapak dilakukan oleh pemain sebaik sahaja memukul atau menampan bola. Okey, itu Mikael punya tahniah. Baik, seterusnya Nur Syazwina. Okey, ni Nur Syazwina punya. Okey. Semua adalah ya. Okey, alhamdulillah cantik. Baik, kita teruskan lagi. Siapa lagi yang dah hantar? Nur Akilah Aina. Nur Akilah Aina, okey. Ni Nur Akilah Aina punya tugasan. Baik. Alhamdulillah cantik. Diteruskan lagi. Siapa lagi dah hantar? Alia Syakira. Alia Syakira, okey, dah hantar. Terima kasih, cantik Alia Syakira. Okey. Baik, diteruskan lagi. Siapa lagi ni? Okey, ni Putri Amira Najwa 306. Okey, Putri Amira cantik, kemas. Okey. Baik, diteruskan lagi. Apa punya tugasan ni? Nur Adilah 3B. Okey. Semua pun dah hantar. Okey, itulah kawan-kawan kita yang dah hantar tugasan. Alhamdulillah, tahniah. Okey, terima kasih dah hantar tugasan. Memang kamu baiklah, komitmen tinggi ya. Bila saya bagi tugasan, sebenarnya kita bukan setakat nak jawab jawapan kan. Kita nak tengok tanggungjawab kamu, komitmen kamu, kerja kamu, kemas, semua-semua tu lah kan. Sebab tu kita buat tugasan. Kadang-kadang soalan dia simple-simple je. Ataupun orang cakap apa, soalan bodoh-bodoh je kan. Soalan senang-senang je. Cuma nak tengok tanggungjawab kamu dan cara kamu jawab tugasan, komitmen, disiplin, semua-semua sekali lah. Okey, jadi apa-apa pun tahniah kawan-kawan yang dah hantar. Kawan-kawan yang belum hantar masih boleh berbuat demikian. Hantar saja, ambil gambar tugasan kamu dan hantar ke link yang saya berikan setiap minggu tu ya. Okey, baik. Itu dia adalah semakan tugasan. Kita terus sahaja kepada tajuk kita hari ni ya.
Tajuk kita hari ini. Okey, baik. Sebelum kita bermula, saya harap kamu ada buku tulis bersama kamu. Kita nak isi sekejap bahagian indeks dalam buku tulis kamu. Okey, kamu boleh isi. Kalau kita perhatikan di sini, hari ini bilangan ke-10, kelas kita yang ke-10. Minggu 9, tarikhnya hari ini adalah 15 Mac. Okey, tajuk kita olahraga asas. Olahraga asas. Okey, kita dah cover banyak tajuk. Tapi itulah, kita ni cover teori saja. Amalinya kita belum buat. InsyaAllah kita akan bersemuka nanti 5 April ya. Jadi harap-harap bolehlah kita buat amali-amali yang tertangguh ya. Okey, jadi kita boleh selesaikan dulu bahagian teorinya, nanti kita boleh buat aktiviti fizikal saja bila bersemuka kelak. Okey, saya harap kamu dah isilah ini ya, bahagian indeks. Hari ini kita kelas yang ke-10 bilangan 10. Baik, kita terus sahaja tengok tajuk kita hari ini. Ringkas-ringkas saja tajuknya. Okey, sekejap saya cari dulu. Mana dia? Okey, ini dia. Oh, ada lagi kawan kita baru masuk. Saya admit sekejap. Okey, selamat datang kawan-kawan kita yang baru masuk. Kita baru saja bermula. Sebentar tadi kita dah buat semakan tugasan minggu yang lalu bagi kawan-kawan yang dah hantar. Tahniah lagi sekali. Okey, baiklah. Kita teruskan tajuk kita hari ini ya. Unit 6. Dengan tajuk olahraga asas, saya sekarang ini merujuk buku teks muka surat 86. Yang ada buku teks fizikal bersama kamu, kita boleh terus tengok muka surat 86 ya. Baiklah, untuk tajuk olahraga asas ini, bahagian teorinya sikit sahaja. Soalan ada 6 sahaja yang kita akan buat tugasannya. Okay? Sebab dia banyak aktiviti fizikal lah, nama pun olahraga asas. Jadi memanglah kita tak boleh buat online ni. Walau bagaimanapun, saya dah sediakan pautan-pautan video-video demonstrasi. Pautan video-video demonstrasi, kamu boleh lihat sendiri nanti di akhir sesi kita ini. Okay? Saya tak play lah, saya rasa video dia banyak betul. Okay? Dan panjang. Kamu ada masa, kamu tengoklah pelan-pelan demonstrasinya. Mungkin boleh dapat gambaran lagi. Okay? Kita tak pasti adakah kita boleh buat sukan tahunan atau tidak pada tahun ini. Sekiranya kita ada sukan tahunan, semestinya acara-acara ini akan ada di dalam sukan lah. Memang setiap tahun pun kita buat ya. Okey, baik, kita lihat sedikit standard kandungan untuk tajuk kita hari ini, olahraga asas. InsyaAllah kita mula ya. Okey, kita lihat sedikit standard kandungan. Yang pertama, melakukan kemahiran asas olahraga dengan lakuan yang betul. Dia memang minta kita buat lah. Okey, tapi hari ini kita teori saja. Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan. Okey. Yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan keselamatan semestinya. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Okey, jadi yang itu lebih banyak kepada aktiviti-aktiviti fizikal lah yang insya-Allah bakal kita buat nanti. Baik, kita lihat sedikit pengenalan bagi tajuk olahraga asas ni. Dia bagi tahu kita apa, beberapa maklumat ada di sini ya. Saya bacakan sahaja. Okey, olahraga merangkumi beberapa acara. Tu maksud dia. Melibatkan larian, balingan, lompatan, maraton, merentas desa dan lumba jalan kaki. Disebutkan di antara, ada banyak lagi lah ya. Unit ini akan berfokus kepada kemahiran asas. Dalam tajuk kita ni, kita waktu tingkatan 3 ni kita belajar 3 olahraga asas, iaitu lari berpagar, lompat kijang dan akhir sekali lempar cakra. 3 acara ini memang susah-susah acaranya. Lari berpagar pun sukar, lompat kijang dan lempar cakra. Di acara sukan tahunan sekolah kita yang ada lempar cakra dan lari berpagar. Ini confirm ada. Lompat kijang saya rasa ada juga kan, kita buat lompat jauh dan lompat kijang. Jadi tiga-tiga acara ni memang ada di dalam aktiviti sukan tahunan sekolah kita. Okey, insya-Allah kita akan lihat ada di antara kamu yang dah berpengalaman okey mencuba ini. Mungkin ada yang
pandai, hebat, ya. Mungkin ada atlet olahraga di kalangan kawan-kawan kita. Mungkin ada juga yang tak mahir, walau bagaimanapun kita akan cuba juga nanti, insya-Allah. Ya. Satu lagi maklumat dia maklumkan kepada kita di sini, acara olahraga wajib, dia kata, dipertandingkan semasa kejohanan pelbagai tamasya sukan seperti Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Semestinya lah setiap acara sukan tahunan ataupun sukan-sukan kejohanan dunia ni, kejohanan olahraga, mestilah ada acara-acara berikut. Okey, itu sedikit pengenalan. Okey, muka surat seterusnya dia tunjukkan kepada kita berkenaan dengan padang ataupun bulatan lempar cakra. Okey. Nanti kita cerita lebih lanjut sedikit insya-Allah bagi tayangan gambar rajah ni. Okey, kita terus sahaja. Saya nak kamu terus sahaja kepada muka surat 88. Di situlah akan bermula soalan saya. Okey, muka surat 88. Baik. Macam biasa, sambil kita buat catatan, note, sambil kita jawab soalan, macam itulah ya, 2 in 1 lah. Kamu dah mahir lah, kita dah buat 10 kali dah ni. Okey, baik, kita teruskan, saya teruskan sahaja. Yang pertama ya, soalan 1 insyaAllah. Soalannya, terdapat 4 fasa dalam lari berpagar. Okey, lari berpagar ni antara yang sukar lah ya, kita tengok okey, tetapi sangat menarik acaranya, betul? Jadi di dalam larian itu dia bahagikan kepada 4 fasa. Kita lihat satu persatu. Saya dah tanda di sini tag warna merah. 4 fasa itu adalah fasa larian, fasa lonjakan, fasa melepasi pagar dan fasa mendarat. Okey. Di dalam buku teks kita dikongsikan juga di sini sedikit gambar rajah dan juga penerangan dalam bentuk teks lah. Okey, kita tengoklah balik sikit ya fasa-fasa tadi. Yang pertama, dia kata fasa larian. Okey. Fasa larian, murid berusaha untuk mencapai kelajuan optimum semasa tiba ke pagar pertama. Di sinilah dia pecut lah ya. Dia bukan lari santai-santai, tidak. Dia pecut. Murid menegakkan badan dengan lebih cepat daripada atlet lari pecut. Okey, dia kata tapi memang pecut dia nak laju. Kita lihat sedikit fasa lonjakan, apa dia bagi tahu kita. Semasa fasa ini murid akan berusaha untuk mendapatkan trajektori lonjak. Dia cuba untuk lonjakkan badan yang meminimumkan ketinggian melepasi pagar. Dia nak tolak badan dia melepasi pagar. Di sini dia ceritakan dengan lebih detail. Walaupun gambar rajah pegun ni agak sukar untuk dilihat, walau bagaimanapun, nanti kamu lihat video demonstrasi lebih jelas lagi ya. Okey, itu tadi fasa kedua. Saya laju saja. Fasa ketiga, muka surat seterusnya ya. Fasa melepasi pagar. Okey, dia langkah kaki hadapan dahulu melepasi pagar, kemudian kaki belakang pula melepasi pagar. Okey, fasa terakhir adalah fasa mendarat. Semasa mendarat, seorang murid perlu bersedia untuk membuat transisi kepada lari pecut dengan serta merta. Dia dah mendarat, lepas satu pagar, dia pecut lagi, bersedia untuk pagar yang seterusnya. Okey, itulah sedikit berkenaan dengan lari berpagar. Yang penting di sini secara teori dia, kita tahu dia ada 4 fasa untuk lari pecut. Fasa larian, fasa lonjakan, fasa melepasi pagar dan juga fasa mendarat. Teori dia ya, amali insya-Allah kita cuba akan buat. Baik, itu yang pertama. Kita pergi tengok soalan kedua. Larian, maksud dia lari berpagar lah ya. Larian akan dibatalkan sekiranya, okey, kita tengok macam mana larian ni boleh batal. Boleh batal. Larian akan dibatalkan sekiranya murid menjatuhkan pagar. Pagar jatuh, batal ya. Dengan sengaja atau kaki belakangnya melepasi pagar dari sisi di luar pagar. Kaki depan pagar tapi kaki belakang ikut tepi. Rendah kaki belakang dia. Pagar tak jatuh, tapi itu juga dikira sebagai batal ya. Sengaja langgar pagar sampai jatuh juga batal. Okey. Jadi itulah dua keadaan di mana larian kita akan dibatalkan. Jadi ya itulah
soalan 2, ringkas sahaja. Baik, saya terus soalan 3. Soalan 3 dia skip sikit. Okey, dia skip terus kepada muka surat 92. Okey, muka surat 92 kita lihat antara sukan olahraga yang menarik dan sukar untuk dibuat. Ramai kawan-kawan kita tak boleh buat ini ya, sukar kita tengok. Iaitu lompat kijang. Okey, soalan saya tanya apa? Kita tengok soalan dulu. Terdapat 4 fasa dalam acara lompat kijang. Tadi 4 fasa untuk lari berpagar. Sekarang ni lompat kijang pun dia ada fasa juga. 4 fasa dia. Kita tengok apa fasa dia. Yang pertama, fasa lari landas. Ada terma. Sebab tu kita kena tahu. Fasa lari landas. Kemudian fasa melonjak. Yang ketiga, fasa melangkah. Yang keempat, fasa melompat. So ada 4 fasa juga. Okey. Sedikit berkenaan dengan lompat kijang, kalau boleh saya bacakan di sini ya, kamu tengok Acara lompat kijang memerlukan seorang murid melakukan 3 jenis lonjakan. Itulah tu. 3 jenis lonjakan. Dia lompat 3 kali ya. Okey. Kita tengok ya. Kita lihat satu persatu fasa dia. Fasa pertama dia panggil apa? Fasa lari landas. Jarak lari landas bergantung kepada keupayaan atlet. Dia tak ada jarak kamu boleh set sendiri. Atlet muda biasanya mengambil 10 hingga 15 langkah. Teknik larian sama seperti lari pecut. Laju. Kekerapan langkah ditambah pada penghujung larian, sementara hal laju larian ditingkatkan sepanjang larian. So dia memang lari laju lah. Okey. Okey, kemudian kita pergi fasa kedua, fasa melonjak. Di sini sedikit teknikal. Kita tengok. Di sini ramai orang salah. Fasa melonjak, dia kata apa? Fasa melonjak meliputi 1/3 jarak lompatan yang melibatkan aksi melonjak dan mendarat dengan kaki yang sama. Di sinilah ramai orang salah. First punya lonjakan. Lonjakan pertama dia, nampak dia start kaki kanan, dia juga mesti mendarat kaki kanan. Kalau kaki kiri, apa jadi? Batal. Okey? Jadi, lonjakan yang pertama. Dia lonjak kaki kanan, mendarat pun kaki kanan. Itu syarat dia ya. Fasa melonjak. Kita tengok pula. Fasa melangkah. Selesai saja dia lonjakan, dia mendarat kaki yang sama. Kita tengok fasa melangkah. Objektif fasa ini adalah untuk menyamakan dengan jangka masa fasa melonjak dan mencapai ketinggian lonjakan. Fasa melangkah meliputi hampir 1/3 jarak lompatan dan melibatkan lonjakan dan mendarat dengan kaki yang berlainan. Tadi kaki kanan, kalau kaki kanan lah. Okay. Fasa melangkah pula, dia mesti landing kaki kiri. Kalau dia start kaki kanan, dia mestilah mendarat itu kaki kiri. Dia berlainan. Okay. Akhir sekali fasa melompat. Fasa melompat ini dia kata apa? Fasa melompat meliputi hampir 1/3 jarak lompatan dan melibatkan aksi melonjak dengan sebelah kaki dan mendarat dengan dua-dua kaki. Dia lonjak yang terakhir tadi, langkah yang terakhir tadi, dia terus angkat badan dia tinggi dan juga mendarat dua-dua kaki. Okey, ini secara grafiknya lah dia tunjuk. Memang sukar untuk kita fahami. Walau bagaimanapun, nanti tengok video demonstrasi akhir sekali, insya-Allah boleh dapat sedikit gambaran. Bila kita bersemuka, kita boleh cuba. Okey. Baik, itulah dianya soalan saya yang ketiga, 4 fasa dalam acara lompat kijang, iaitu fasa lari landas, fasa melonjak, fasa melangkah dan fasa melompat. Baik, kita teruskan. Sikit saja soalan kita hari ini. Okey. Okey, soalan 4, iaitu acara lempar cakera. Kita tengok soalannya. Apakah 2 ciri lemparan yang sah? Macam mana ciri lemparan yang sah? Ini ramai orang dah pandai lah lempar cakera ya. Semua pelajar sekolah kita SMK Bukit Jana akan buat aktiviti ini waktu sukantara. Betul? Okey, lempar cakera dia kata apa? Lemparan yang mendarat dalam sektor balingan. Tu yang pertama, yang sah
Maksud dia ada kawasan balingan dia. Ingat tak? Kawasan balingan dia. Kalau kita tengokkan dia punya tempat tapak balingan tu, nanti saya try tengok sebab gambar dia dekat atas. Dekat sini. Ini maksud dia sektor balingan, nampak? Di dalam ini saja. Okey. Kalau baling keluar, baling ke sini, batal. Baling terlepas mendarat dekat sini, batal. Dia mesti mendarat di dalam kawasan ini sahaja, barulah dikira tak batal. Okey, itu maksud dia sektor balingan. Okey, di dalam ini. Okey, baik. Tengok balik. Mana dia tadi? Okey, ini dia. Yang kedua, atlet hanya meninggalkan bulatan lemparan melalui bahagian belakang setelah cakera mendarat. Mesti keluar ikut bahagian belakang bulatan selepas cakera itu mendarat ke tanah. Kalau tidak akan batal juga. Okey. Sekali lagi kita tengok, dia dah baling. Okey, selepas baling, atlet dekat sini, lepas baling dia mesti keluar ikut belakang. Perjalanan keluar pun mesti tunggu cakera itu jatuh dulu. Mendarat dulu cakera itu di tanah, barulah dia boleh keluar melalui belakang. Keluar melalui tepi, batal. Keluar melalui depan, juga batal. Yang mesti keluar adalah melalui belakang bulatan. Keluar awal, dia baling-baling, dia terus lari keluar. Tak dan jatuh lagi cakera, dia keluar dulu, juga akan batal. Okey, itulah sedikit syarat sah ya untuk lempar cakera. Baik. Soalan 4 ya sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan soalan kelima. Soalan kelima, 4 fasa juga. Tetapi 4 fasa dalam melempar cakera. So senang nak ingat, ada 4 fasa lari berpagar, 4 fasa lompat kijang dan 4 fasa lempar cakera. Apakah 4 fasa melempar cakera? Kita lihat di sini. Cakera dilempar dari bulatan yang terletak dalam sangkar. Fasa-fasa dalam melempar cakera ialah fasa persediaan. Itu yang pertama. Fasa kedudukan kuasa. Yang kedua. Fasa lemparan. Yang ketiga. Dan fasa pemulihan. Akhir sekali. Itulah 4 fasa melempar cakera. Kita tengok sedikit gambar rajahnya. Fasa yang pertama dia kata fasa persediaan. Okey, inilah gambar rajahnya. Dia tunjukkan cara bagaimanakah kedudukan bahu, bagaimana kedudukan kaki, kedudukan tangan. Okey. Baik. Dia kata apa sikit-sikit lah, saya baca sikit-sikit. Kaki dibuka seluas bahu dengan tumit kaki kanan selari dengan hujung jari kaki kiri. Dia ada teknik-teknik dia. Okey. Kita nak tengok di sini, sukar nak buat. InsyaAllah nanti waktu demonstrasi kita lebih mudah ya. Ini juga saya ada sertakan video demonstrasi, kamu boleh tengok di akhir sesi Google Meet kita nanti. Okey, fasa yang kedua adalah fasa kedudukan kuasa. Di sini dia cuba hayun tangan dia kan, dia ayunkan tangan dia, okey, untuk dapatkan kuasa lemparan tu. Okey. Seterusnya tadi dia ada fasa apa lagi? 3 dan 4. Okey, fasa kedudukan kuasa, lepas tu fasa lemparan dan akhir sekali fasa pemulihan. Sebab apa dia ada fasa pemulihan? Biasanya lepas dia lempar, dia kena imbang badan dia supaya kaki dia tak terkeluar dari bulatan. Kalau kaki dia terpijak di luar bulatan, juga lemparan akan dikira batal. Jadi fasa pemulihan tu dia nak adjust balik kaki dia supaya tak terkeluar daripada bulatan. Itulah 4 fasa dalam melempar cakera. Okey, mudah saja. Baik, akhir sekali soalan 6. 3 faktor yang membantu untuk mendapatkan lemparan yang lebih jauh. Apakah 3 faktor yang membantu kita untuk dapat lemparan yang lebih jauh? Okey, sewaktu melempar kita kena perhatikan 3 faktor ini. Okey. 3 faktor yang membantu lemparan kita untuk lebih jauh. Faktor yang pertama adalah ketinggian. Balingan kita tu tinggi, semestinya dia akan dapatkan balingan yang lebih jauh berbanding balingan yang rendah.
So kita kena tinggi. Kemudian sudut balingan itu, ya, macam mana dia pergi, ya, dia pergi naik ke atas macam tu ke, rendah, okey, kita mesti target supaya dia naik tinggi sedikit, ya, okey. Dan faktor ketiga adalah halaju pelepasan, kelajuan, berapa laju cakra kita itu pergi. Jadi hasil gabungan ketinggian, sudut dan juga halaju cakra ini akan menentukan cakra kamu akan terbang jauh. So, kita sentiasa untuk cuba baling tinggi dan laju. Itulah 3 faktor yang kita boleh ikut bagi membantu kita dapatkan lemparan yang lebih baik, ya, iaitu ketinggian, sudut dan juga halaju pelepasan. Okey, itulah 6 soalan saya sahaja untuk tajuk ini, sedikit saja. Soalan teorinya mudah, tetapi aktiviti ataupun kemahiran untuk melaksanakan ketiga-tiga acara ini agak sukar, ya, dan semestinya perlu latihan lah, ya. Jadi insya-Allah kalau berkesempatan bersemuka nanti kita akan cuba untuk lari berpagar, lompat kijang dan juga lempar cakra. Okey, seperti saya maklumkan tadi, kita tak tahu lagi adakah tahun 2021 ini kita boleh buat tamasya sukan tahunan ataupun tidak. Sekiranya kita dibenarkan buat tamasya sukan tahunan, semestinya acara-acara ini akan ada di dalam tamasya sukan tahunan sekolah kita. Okey, baik, saya kongsikan sedikit video demonstrasi kepada kamu. Okey, saya tunjukkan paparan. Saya tukar sekejap paparannya. Sebentar, ya. Okey, sekejap. Cari paparan saya sekejap. Sebentar. Okey. Ini paparannya. Okey, di paparan sekarang ini, pada pautan note yang saya beri, kalau kamu perhatikan minggu ni saya tukar kepada Wakelet. Bukan apa, Telegraph tu ada masalah sikit malam tadi, ya. Mula-mula ada masalah, lepas tu okey pula. Tapi saya dah buat dalam Wakelet, saya post sajalah dalam Wakelet, sama je. Okey, note saya sama je lah, ada tajuk dan sebagainya. Apa yang saya nak kamu lihat adalah di bawah sekali saya sertakan pautan video demonstrasi olahraga asas. Okey, di sini kamu boleh klik. Dan saya dah senaraikan beberapa, saya buat list sedikit, beberapa demonstrasi untuk olahraga, sukan-sukan acara olahraga yang kita cover lah, iaitu lari berpagar, lompat kijang, okey, ataupun triple jump dia kata, ya. Bahasa Inggerisnya dia kata apa? Triple jump, okey. Dan juga akhir sekali kita ada lempar cakra. Jadi video dia banyak dan agak panjang sedikit. Jadi saya harap kamu boleh luangkan masa untuk lihat, sekurang-kurangnya dapat sedikit gambaran bagaimanakah acara-acara ini dibuatlah, ya. Okey, seterusnya jangan lupa isi kehadiran hari ini. Okey, pautan kehadiran dah saya berikan. Okey, kemudian pautan hantar tugasan macam biasa, ambil gambar dan hantar tugasan. Saya harap lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh hantar tugasan. Tugasan kita sikit je, 6 je soalan, tak ada masalah nak buat, ya. Hari ni pun boleh hantar sekejap je, janganlah kumpul-kumpul. Okey, dan juga akhir sekali mana saya ni, akhir sekali saya nak buat pesanan kepada kamu. Oh, mana saya punya ni? Okey, sekejap, paparan ni tak bekerjasama pula. Okey, sorry. Okey, akhir sekali kita buat rakaman. Kawan-kawan yang tak berjaya ataupun tak boleh nak join kita punya kelas Google Meet, boleh tengok rakaman YouTube. InsyaAllah saya akan upload selepas ini. Kawan-kawan yang masuk lewat juga tadi boleh tengok rakaman juga untuk lebih faham lagi lah berkenaan dengan soalan-soalan kita. Walau bagaimanapun, kalau tak boleh tengok rakaman, ya, mungkin boleh baca note
yang saya berikan itu. Okey, saya buka sedikit masa untuk soal jawab. Ada apa-apa soalan? Sebarang soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum kita akhir sesi kita pada hari ini. Kawan-kawan, ada apa-apa nak tanya saya? Tiada? Okey, baiklah. Walau bagaimanapun, kamu boleh terus sahaja tanya soalan di dalam channel Telegram. Kalau kamu ada sebarang soalan, tanya di sana. InsyaAllah saya akan reply di sana. Saya harap kamu boleh laksanakan tugasan kita. Sangat ringkas tugasan pada minggu ini. Okey. Kita hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi untuk sesi PDPR. Saya harap semuanya sihat-sihat, bersabar di rumah, ya. Okey, ya, insya-Allah kita dapat meneruskan sesi persekolahan bersemuka kita bermula 5 April. Okey, saya rasa setakat ini saja hari ini. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Jumaat ini. Okey, bye-bye. Kamu boleh teruskan dengan tugasan, boleh pergi sarapan. Baik. Okey, sama-sama. Sama-sama Afika, Akilah, Solehah, Puteri, Amira. Baik. Okey, sama-sama. Alia. Okey, bye-bye. Adila ada. Ada Ria ada. Okey, bye-bye. Okey.